Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu viral berkaitan tentang isu wuduk di antara suami dan juga isteri terbatal di kerana sentuhan di antara mereka menurut mazhab Syafi'i dan dibahaskan oleh Ustaz Don Daniel di siaran radio Sinar FM. Jom kita tengok apa yang Ustaz Don sebutkan dan kita berikan reaction selepas daripada itu. Kena dengan wuduk antara suami dan isteri. Sempoi, okey. Saya kena lebih ramah ni. Jelas dekat Malaysia kita mengikut mazhab Syafi'i kan. Betul. Yang mana kalau bersentuhan antara suami isteri Batal. ada dengan syahwat ataupun tidak, dia batal. Betul. Okey, tapi penceramah tu kata ada pendapat-pendapat daripada mazhab lain yang adalah kalau bersentuhan dengan syahwat baru batal, kalau tak ada batal. Betul. Tapi di akhir pendapat penceramah tu dia mengatakan bahawa saya mengambil pendapat kalau syahwat baru batal dan kalau tidak bersentuhan syahwat dia tidak batal. Faham. Dan saya di Malaysia bolehkah kita menggunakan pendapat daripada mazhab Syafi'i lah. Wah, hebatlah Kak Suraya. Dah macam Suraya kita lah. Luar biasa lah. Kita dengar jawab. Salah satu kewajipan yang ada pada kita adalah mentaati pemimpin. Okey. Jadi bila pemimpin kita dah putuskan, kita dah pegang dengan mazhab Imam Syafi'i, sebagai even you sebagai seorang alim, you kena ikut sebab mentaati pemimpin tu ada. Okey. Jadi kepada ustaz yang mengajar tu sepatutnya dia tak boleh buat macam itulah. Secara tak langsung dia telah mengajar perpecahan dalam masyarakat. Itu tak betul. Tu salah sebab kita kena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Mentaati pemimpin tu wajib bagi kita selama mana dia tak buat benda-benda yang berdosa. Dia suruh guna mazhab Syafi'i, apa yang berdosanya. Jadi sangat-sangat bercanggah bila mana kita seorang orang alim pun tidak mentaati pemimpin. Itu bahaya sangat. Kita menyentuh batal wuduk. Yang tak menyentuh batal wuduk ada pada pandangan mazhab lain. Kalau tak ada Imam Syafi'i, orang tak akan tahu hukum-hukum hadis. Punya dahsyatnya Imam Syafi'i ni. Dua hal, beliau lahir pada tahun 150 Hijrah. Okey, kita fikir, kenapa dia ambil kalau sentuh batal wuduk? Orang yang mengatakan menyentuh tidak batal, dalil mereka rata-rata mesti pakai Nabi tengah semayang di rumah Nabi. Bila Nabi nak sujud, kerana kecilnya rumah Nabi, Allah malulah kita nak sebut kan. Nabi kena ambil kalau sentuh batal wuduk. Tak ada Imam Syafi'i, kita menyentuh batal wuduk. Yang tak menyentuh batal wuduk ada pada pandangan mazhab lain. Kalau tak ada Imam Syafi'i, orang tak akan tahu hukum-hukum hadis. Punya dahsyatnya Imam Syafi'i ni. Dua hal, beliau lahir pada tahun 150 Hijrah. Okey, kita fikir, kenapa dia ambil kalau sentuh batal wuduk? Orang yang mengatakan menyentuh tidak batal, dalil mereka rata-rata mesti pakai Nabi tengah semayang di rumah Nabi. Bila Nabi nak sujud, kerana kecilnya rumah Nabi, Allah malulah kita nak sebut kan. Nabi kena pegang Siti Aisyah yang sedang tidur. Siti Aisyah kerekodkan kaki dia, baru Nabi boleh sujud. Nabi nak sujud, Nabi sentuh kaki Siti Aisyah. Takkan tak batal wuduk? Okey. Itu dia. Jadi, maka rata-rata akan kata, tengok Nabi sentuh Siti Aisyah dalam semayang pun Nabi meneruskan semayang. Maka, bolehlah. Dalam hadis tu, Nabi mengatakan, Siti Aisyah kata, Nabi menyentuh kakiku. Sekarang soalannya, kalau saya menyentuh baju saya dengan tangan saya yang berlapik baju, kita kata menyentuh, betul? Kalau saya menyelakkan kain ni, saya pegang tangan saya pun kata menyentuh, betul? Jadi sekarang ni Nabi menyentuh atas selimut ke atas kaki? Kan confuse. Ya, Kita tak tahu, Nabi sentuh atas selimut ke atas kaki? Okey, tak jelas. Tiba-tiba ada satu lagi hadis lain, sahabat Nabi mai. Kalau saya bersenang-senang dengan isteri saya, apa saya nak buat kalau saya nak semayang? Nabi kata, kamu pergi ambil wuduk, kamu pergi semayang. Nampak tak jelas? Kalau bersenang-senang dengan isteri, takkan senyum saja. Tangannya dilumat-lumat.
pipinya dipicit-picit, dicubit-cubit. Betul? Maknanya berlaku tak sentuhan pada kulit? Ya, Nabi kata apa? Kena pergi ambil wuduk, baru semayang. Jadi dalil tu jelas. Sentuh isteri, kena pergi ambil wuduk. Clear? Yang tadi kita sentuh pun tak tahu. Atas kain ke, lapik kain ke tak lapik. Jadi itu asasnya kenapa berlaku perbincangan. Maka dengan jelas bahawa suami isteri sekiranya sentuh dengan syahwat atau tidak, batal wuduk, kena pergi ambil wuduk lain. Itu pegangan kita di Malaysia, insya-Allah. Okey, baik, kita dah dengar kenyataan daripada Ustaz Don Daniel. Jom kita dengar pula kenyataan daripada Dr. Rozaimi Ramli. Yang mana Dr. Rozaimi dia mengkritik kenyataan daripada Ustaz Don Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah pun melihat satu video daripada saudara saya ni yang bernama Don Daniel berkenaan dengan isu khilaf ulama dalam membahaskan tentang adakah wuduk terbatal apabila menyentuh wanita yang bukan mahram. Tetapi jawapan beliau adalah satu jawapan yang bagi saya sangat-sangat mengelirukan dan sangat-sangat tidak kemas. Membuatkan saya ingin membuat satu video, bukan kata satu, ini video yang pertama, dan insya-Allah saya akan react dalam beberapa video jika berkesempatan. Cuma ini yang penting, apabila beliau menyebutkan tentang isu ni, beliau membahaskan tentang beberapa perkara yang saya akan sebutkan di sini. Pertama, saya bersetuju dengan beliau yang mengatakan isu ni merupakan khilaf di kalangan para ulama. Di sana ada 3 pendapat, yang mana tiga-tiga pendapat ni merupakan pendapat yang diiktiraf dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, iaitu madhab Syafi'i mengatakan batal secara mutlak, sama ada sentuhan sengaja ataupun tidak, ia batal. Tetapi madhab Hanafi mengatakan selagi mana bukan sentuhan itu bertahap persetubuhan di antara suami dan isteri, maka ia tidak membatalkan. Yang membatalkan hanya persetubuhan. Manakala mazhab Hambali dan juga Maliki, mereka mengatakan sentuhan yang melibatkan syahwat. Apabila seseorang menyentuh isterinya dalam keadaan bersyahwat, barulah membatalkan wuduknya. Ini adalah isu khilaf daripada zaman dulu. Maka dalam isu ni sepatutnya kita berlapang dada. Dan perbezaan pandangan dalam isu ini bukan penyebab kepada perpecahan. Kerana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hidup sezaman dengan Imam Malik bin Anas, tetapi beliau berbeza pendapat dengan gurunya. Imam Malik apabila pindah ke Mesir, beliau tidak mengikut mazhab yang menjadi mazhab majoriti pada ketika itu bagi orang Mesir, bagi orang Qahirah. Beliau menyebarkan mazhabnya sendiri. Tetapi ia tidak pernah dikatakan beliau adalah seorang yang suka memecah belahkan masyarakat. Yang memecah belahkan masyarakat bukan perbezaan pandangan dalam isu khilafiyah yang boleh berijtihad, yang boleh ulama berijtihad padanya, tetapi yang memecahkan ialah sifat ta'assub, sifat suka menyesatkan, sifat suka untuk menuduh orang lain, memecah belahkan masyarakat. Ini yang sepatutnya dibahaskan ataupun ditonjolkan. Berbeza pendapat bukan penyebab kepada perpecahan. Berbeza pendapat dengan meraihkan dan berlapang dada, itu adalah perkara yang telah dilakukan oleh ulama di zaman dahulu lagi. Seperti mana kata Al-Imam Syafi'i ketika mana berbahas dengan Yunus As-Sadafi, dia mengatakan apabila mereka berbeza pendapat, dia mengatakan ala yastaqim an nakhtalifa fi mas'alatin wa nakunu ikhwana. Atau kama qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kepada Yunus, tidakkah boleh kita berbeza dalam satu pandangan tetapi kita tetap menjadi saudara, menjadi saudara seagama. Itu pertama. Yang kedua, dalam apabila Ustaz Don ini menceritakan tentang kewajipan mentaati pemimpin, ini juga satu perkara yang mengelirukan. Mentaati pemimpin adalah satu perkara yang wajib selagi mana perkara itu bukan maksiat. Ini benda yang kita sepakat. Tetapi mentaati pemimpin yang menjadi wajib ialah apabila perkara itu diundang-undangkan ataupun diperaturankan. Apabila pemimpin telah menjadikan sesuatu perkara sebagai peraturan yang dia wajibkan kita untuk ikut, menjadikannya sebagai undang-undang dan kita pun masuk dalam mahkamah, barulah ia menjadi satu kewajipan untuk kita mengikutnya. Seperti mana kaedah yang disebutkan oleh para ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukuman hakim, keputusan hakim mengangkat khilaf. Tetapi apabila kita berbahas tentang isu pandangan ataupun amalan individu dalam masalah ibadat, ia tidak terikat dengan peraturan pemerintah. Seseorang salat yang mana salatnya itu mengikut mazhab Hanafi di Masjid India di Malaysia ini telah pun berlaku lama. Adakah kita nak mengatakan orang-orang yang bermazhab Hanafi yang salat di Masjid India di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur itu telah berdosa kerana menyalahi mazhab yang dipilih oleh pemerintah? Tidak sebenarnya. Sebab itu kita
kita kena jelas betul-betul, terutamanya apabila ceramah kita didengari oleh audiens di radio. Jadi Suria FM, tolonglah panggil penceramah yang lebih berkualiti, yang lebih berkemampuan membahas isu ini. Saya nak hurai berkenaan dengan isu negara dan bermazhab. Saya nak sebutkan, memang ulama berbeza pendapat, ulama usul fiqh berbeza pendapat. Adakah kita wajib beriltizam dengan satu mazhab dalam setiap keadaan ataupun tidak? Terutamanya bagi orang awam. Orang awam dalam pandangan jumhur, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Muflih, beliau mengatakan orang awam tidak wajib beriltizam dengan satu mazhab. Sebaliknya mereka boleh mengikut mana-mana fatwa ilmuwan yang mereka yakini. Bahkan ini pun telah berlaku di Malaysia ni. Apabila kita membayar zakat fitrah dengan wang, kita telah mengikut mazhab Hanafi. Apabila kita berurusan dengan perbankan Islam, kita telah rentas pelbagai mazhab. Bahkan melantik pemimpin yang bukan daripada kalangan Quraisy, pemimpin tertinggi negara yang bukan daripada kalangan Quraisy, kita juga tidak mengikut mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Jadi sebab itu saya nak katakan, kewajipan berpegang dengan satu mazhab dalam semua keadaan bukanlah satu kewajipan. Tengok dalam Al-Majmu' karya Al-Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i sendiri, Imam Nawawi juga dalam beberapa keadaan berbeza pendapat, mengambil pendapat yang berbeza daripada imam mazhabnya, itu Al-Imam Syafi'i. Jadi benda ni kita perlu tahu dan perlu dijelaskan kepada masyarakat. Imam Nawawi juga antara yang bersetuju untuk seseorang awam tidak beriltizam dengan satu mazhab dalam setiap keadaan, bukanlah satu kewajipan. Kalau tak, ia akan menyebabkan kesukaran yang amat sangat. Kita pergi haji pun, waktu kita bertawaf, kita telah memakai mazhab Hanafi dalam masalah itu. Jadi, saya ulang sekali lagi, mentaati pemimpin dalam isu peribadi yang bukan diperaturankan, yang tidak menjadi undang-undang, bukanlah satu, orang kata apa, perkara yang memeningkan kita. Kerana pemerintah pun tak pernah wajibkan kita memakai satu mazhab yang sama dalam isu ibadat yang bersifat peribadi. Sebaliknya, setiap orang ada pengajian masing-masing, ada kecenderungan masing-masing, ada ahli ilmu yang diikut. Ya? Sebab itu saya ingat, Imam Malik umpamanya pernah ditanya oleh khalifah pada zaman beliau. Kisah ni disebutkan oleh Al-Imam Zahabi. Kisah ni juga disebutkan oleh Ibn Abdul Bar ketika mana pemerintah Abbasiyah pada ketika itu ingin menjadikan kitab Muwatta Malik sebagai satu rujukan utama untuk dihantar ke bandar-bandar supaya menjadi semua bandar di bawah pemerintahan Abbasiyah mengikut mazhab Malik. Imam Malik tak bersetuju kerana bagi dia setiap tempat, setiap daerah ada ilmuwan-ilmuwan masing-masing. Ini merupakan perkara yang diamalkan oleh ulama zaman dulu. Jadi saya nak nasihatkan kepada saudara saya Ustaz Don ni, nasihat saya, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, ya. Luangkan sedikit masa untuk membuat sedikit pembacaan dalam isu ni dan elakkan mengelirukan masyarakat dalam isu-isu agama ni. Dan kalau betul mentaati pemimpin dalam isu mazhab ini menjadi satu kewajipan dan kita wajib bermazhab Syafi'i di Malaysia ini, saya nak bagi tahu, hadir ke radio Suria itu pun merupakan satu benda yang salah. Kerana mazhab Syafi'i tidak membenarkan kita mendengar muzik. Kerana muzik dalam mazhab Syafi'i adalah haram kecuali alat-alat muzik tertentu. Gitar dalam mazhab Syafi'i adalah satu benda yang diharamkan. Dan saya yakin dan percaya Suria memainkan lagu-lagu yang ada gitar, yang ada seruling. Jadi kena tanya, dalam mazhab Syafi'i apa hukum? Adakah halal ataupun tidak? Jadi saya bukan nak mengatakan muzik itu confirm haram, kerana isu ni khilaf. Dan saya memegang pada pendapat muzik tidak haram jika tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur syahwat, tidak ada unsur maksiat yang jelas dalam muzik tersebut. Tapi saya tidak menafikan mazhab Syafi'i agak sedikit ketat dalam masalah muzik, kecuali gendang. Maka sebelum kita nak memberikan fatwa, tanya diri sendiri, mampukah kita mengikut mazhab Syafi'i dalam setiap keadaan? Imam Syafi'i adalah imam yang besar, kita menghormati beliau, tetapi isu ni lebih penting untuk dibahaskan. Alhamdulillah, kita telah menuntun kenyataan jawapan daripada Ustaz Dr. Ruzaimi Ramli juga, Profesor Dr. Ruzaimi Ramli juga berkaitan tentang isu ini. Saya kira jawapan beliau juga cukup menarik untuk dihadam dan mungkin anda boleh hadam jawapan beliau. Dan moga-moga kita dapat ambil manfaat. Saya kira cukup disebabkan tempoh masa kita pun agak panjang dengan penjelasan daripada Dr. Ruzaimi Ramli. Saya kira ia bermanfaat dan kita boleh ambil poin-poin yang telah disebutkan oleh Dr. Ruzaimi. InsyaAllah saya akan buat video yang lain yang menerangkan pandangan saya secara peribadi berkaitan tentang isu ini juga. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.